Buat sembahyang yang sunat tak pernah tinggal dua. Pertama sekali witir, yang kedua qabliyah bagi subuh. Nabi tak pernah tinggal. Yang duha tu Nabi pernah tinggal. Yang tak pernah tinggal dua benda ni. Musafir tak musafir, Nabi tetap kekal. Dengan witir dia, dengan apa nama qabliyah bagi subuh dia. Yang ni dua-dua sembahyang sunat ni Allahu Akbar kabirah. Sampai dalam hadis kursi, dalam hadis kursi adakah Allah kata wallahi aku sayang dekat dia, aku cinta dekat dia. Ialah satu, bila dia sembahyang fardu diikuti dengan sembahyang sunat. Allah suka dia sembahyang fardu, Allah suka. Tapi kalau sembahyang fardu dia diikuti dengan sembahyang sunat, paling Allah suka. Dan Allah Ta'ala beritahu, qad sami Allah, wallahi kalau orang yang sembahyang fardu diikuti oleh sembahyang sunat, aku suka sangat dekat dia, aku suka sangat-sangat dekat dia. Sampai Allah kata apa? Setiap kali mulut lidah dia bertasbih, daripada Allahu Akbar sembahyang sampai tahiyat, aku dengar bacaan dia. Ulama tanya, ya Rasulullah, ni ulama tanya daripada perbualan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya Rasulullah, kalau orang tu jenis sembahyang wajib dia tak jaga sangat, sunat tak jaga sangat, macam mana kedudukan dia? Sebaliknya Allah tak dengar apa pun bacaan dia. Sekadar dia sembahyang, ulama kata, sebab perkataan solat ni wasalah, sekadar ada hubungan dengan Tuhan, tapi tak ada apa. Tapi orang jaga solat diikuti dengan sunat dia, Allah janji aku Tuhan akan dengar setiap bacaan dia. Aku pandang dia, aku tengok dia, ka'annaku tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita kalau sembahyang seolah-olah macam kita nampak Tuhan duk tengok aku, Tuhan duk tengok aku. Kalau kita tak nampak sekalipun, Tuhan tetap tengok kita. Subhanallah. Dan Tuhan kata, setiap tangan yang kamu pukul orang, tangan kamu ni bila angkat tangan dengan aku dengar, Allah kata. Setiap perjalanan kamu, semua gerak-geri kamu, aku ikuti perkembangan kamu. Dan Allah kata, setiap permintaan aku bagi, aku takkan tolak. Allah takkan tolak, Allah kata. Dan setiap kali kita minta perlindungan, aku lindung hang. Wallahi sampai bertemu hari kematian hang, aku tak ada taradud, kata Allah. Lah hadis kursi, tak ada taradud. Tak ada nak apa nama taradud, nak kata apa pasal? Nak kata apa? Tak ada apa? Tak ada ragu-ragu. Ini warak. Tak taradud. Tuhan tak ada ragu-ragu lagi. Wallahi sampai saat kematian. Kelebihan sembahyang sunat terutamanya witir besar sangat. Pasal tu Sayyidina Ali tegur pada Al-Quran, kalau hampa tinggal witir tak layaklah kat dada hampa nak ada Quran. Orang yang suka Quran ni, dia dengan witir tak nampak dipisahkan. Subhanallah. Baik. Sayyidina Ali kata, masa aku kecil duduk dengan Nabi SAW, nak qala, ini pendapat Sayyidina Ali, hadis ni mauquf. Hukum witir ni disandarkan pada Sayyidina Ali. Laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Jangan jadikan witir ni macam sama dengan sembahyang wajib, sembahyang fardu yang lain. Jangan. Sayyidina Ali kata, jangan. Pasal dia bimbang, dia takut, dia kata, walakin, akan tetapi, sunnatun sannaha Rasulullah. Satu sunnah kita sembahyang fardu, satu sunnah yang akan sempurnakan sembahyang wajib ni tadi. Berarti witir ni sembahyang kekuatan yang sangat-sangat. Dia boleh tolong semua sembahyang fardu yang lain. Walakin, akan tetapi, sunnatun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Tirmizi
Hadis ni kedudukan dia hasan. Wal Hakim bin Saburi, Al-Hakim ulama kata, kalau satu hadis disokong oleh Al-Hakim, khalas, hadis tu macam Bukhari dan Muslim. Itu dia. Habis hadis. Hadis yang ketiga, nak pergi cepat. Seorang imam bila dia sembahyang kadang-kadang dia tak sempat nak sembahyang di rumah, terzahir sembahyang dia di masjid. Macam cerita berkenaan dengan Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Ibnu Mubarak ni terkenal sangat-sangat peribadi dia tentang ulama hadis. Terkenal sangat-sangat. Bila dia dapat sembahyang sunat di masjid, lepas tu dia akan meleleh yang mata dia. Dia buat sembahyang sunat di masjid, dia meleleh mata dia. Sebab sembahyang aku ni orang tengok. Sembahyang nak orang tengok. Sebab apa macam tu? Dia tengah sembahyang, dia cari tempat nak sembahyang. Dia tengok-tengok ada sudut yang kawasan masjid ni agak tersembunyi, maka dia terlintas nak sembahyang. Dia cari tempat, ada orang, dia elakkan. Sampai dia tengok ada seorang anak murid dia tengah tidur, tengok peribadi ulama. Allahu Akbar, dia sembahyang. Bila dia sembahyang, lama sangat dia sembahyang. Assalamualaikum sampai habis dia sembahyang. Dia rasa lega, seronok, dia angkat tangan. Habis-habis anak murid dia celek-celek. Anak murid dia kata, Tok Guru sembahyang lama sangat. Terutamanya dia suka buat witir, sembahyang dia suka dengan Allah Ta'ala. Lama sangat dia sembahyang. Maka Abdullah bin Mubarak kata, macam mana hang tahu? Sedangkan hang tidur? Anak murid dia kata, yalah aku tidur, tapi bila hang sembahyang aku nampak. Aku buka mata, aku tengok. Dia menangis tergesak-gesak. Sebab sembahyang dia ada orang tengok. Sembahyang dia ada orang tengok. Dia takut dengan orang nampak dia sembahyang tu, dia jadi riak. Dia takut dengan orang nampak sembahyang dia. Allahu Akbar. Aku takut bukan kerana Allah. Nangis. Abdullah bin Mubarak. Dia punya cara hidup dahsyat. Pasal tu dia pergi di Mekkatul Mukarramah. Bila sampai di Mekah, dia kata, ya Allah Tuhan, janganlah ada orang kenal aku, ya Allah. Aku masuk kawasan haram ni, jangan orang panggil aku Datuk. Contoh-contohlah Ustaz kan. Jangan Abdullah bin Mubarak. Kita dengar semua imam masuk di Mekah macam mana panggil dia, bang. Abdullah bin Mubarak bila jalan, dia kata, ya Allah. Dia lari pada orang. Sebab dia ulama besar, siapa tak kenal dia. Dia lari. Dan dia lari-lari, dia dahaga sangat-sangat nak minum air. Dia tengok orang dia berimpun ramai-ramai. Dia masuk ke celah, orang tolak dia. Kalau orang tahu dia ulama, dia hormat dia. Dia tolak dia. Orang tak kenal dia. Dia minum ayat, lepas minum dia angkat tangan. Dia kata, aku rasa nikmat dalam hidup aku. Sepanjang aku nak minum ayat tu tadi, tak ada siapa kenal aku. Itu nikmat dalam hidup aku yang sangat-sangat. Nikmat, aku merasa kenikmatan dalam hidup aku. Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia cerita, anak dia nama Ghazali dan Abdullah. Dua anak ni jadi. Dua ni ikut dia. Silsilah hadis. Ni orang-orang yang jaga witir. Bila Imam Ahmad bin Hanbal jalan ke Mekah, Mekkatul Mukarramah, dia tengok ada orang di belakang macam ikut dia. Dia stop. Orang jalan. Lepas tu dia tengok orang dia ikut dia, masuk celah. Sebelum aku nak menghadap Kaabah, jangan seorang tengok aku. Dia bimbang, kalau ada seorang panggil saja aku, matikanlah aku, ya Allah. Matikan aku. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seorang panggil aku, matikan
Jadikan aku. Jangan aku masyhur di depan Allah. Aku tak mau. Aku tak mau siapa pun kena aku. Tuhan tolong. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tengok lagi cerita-cerita ni, semua orang yang semayang witir, menangis, ya Allah. Anak murid dapat cerita. Macam Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Semua orang di Malaysia ni tentang Imam Mawardi ni menjadi fatwa yang tak dapat nak dipisahkan. 24 jam kita baca tentang dia. Subhanallah. Imam Abu Hasan Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi kan, seorang ulama yang masyhur di Iraq. Karangan kitab dia semua orang akan baca, terutamanya ahli politik. Ahkam Sultaniyah, orang baca. Kitab dia Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un di bumi Iraq. Orang nak jumpa dengan dia. Tapi masa hidup dia, semua karangan kitab dia disimpan. Dia panggil anak murid dia. Ni nak cerita hasil daripada orang yang jaga sembahyang malam, terutamanya witir. Dia tak mau orang tengok amalan baik dia. Dia tak mau. Kan? Pasal tu ulama kata, kalau sembahyang witir ada sikap nak menunjuk sebenarnya hang belum berwitir lagi. Kalau ada sifat nak menunjuk tu ada, hang belum berwitir lagi. Ini Ustaz cakap untuk diri Ustaz lah. Kadang-kadang dia main juga ranggi-ranggi tu kan. Astaghfirullahalazim. Kita manusia tak boleh elak diri, tak boleh bohong diri kita. Tak boleh bohong. Tapi kita try the best. Imam Mawardi dia tulis kitab, dia simpan. Dia panggil anak murid dia, tu kitab aku, tu semua karangan aku, jangan baca lagi. Semua karangan masa dia hidup, tak ada siapa anak murid dia mengikuti kitab dia. Tak ada. Masalah kitab dia cerita. Dia katakan anak murid dia, saat aku nazak esok ni, saat aku nak mati esok ni, genggamlah tangan aku. Genggam. Kalau ditakdirkan, genggam tangan aku kuat-kuat. Aku genggam tangan kuat-kuat. Jangan ambil kitab ni jadikan bacaan. Ambil semua kitab ni campak di sungai Dajlah. Tigris ke Tigris? Bahasa Arab kita Dajlah. Kita Tigris, in English Tigris. Sungai Dajlah. Ambil semua kitab aku. Rumah Ustaz yang Ustaz duduk di Baghdad, belakang rumah Ustaz, Sungai Dajlah. Sungai Dajlah. Nikmat makan ikan ni, nikmat. Subhanallah. Dia kata ambil semua kitab aku buang. Sedangkan sungai tu pernah dilempak kitab berkali-kali peperangan. Sampai jadi dakwah bertukar. Sungai Dajlah, Sungai Furat. Ingat. Dia kata ambil kitab aku, lempak buang. Dia pesankan anak murid dia, kalau tak dikan aku pegang tangan aku lepas. Sebarkanlah kitab aku selepas kematian aku. Dia tak nak baca waktu dia hidup. Takut orang puji dia, rosak ibadat aku. Jangan baca kitab aku masa aku hidup. Masa hidup dia mana ada di kalangan orang hidup sama dengan dia dengar kitab-kitab dia. Jangan baca kitab aku. Aku takut orang puji aku. Tengok, subhanallah. Ini semua hasil-hasil daripada orang pertama yang jaga witir. Witir nampak pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, subhanallah. Imam Al-Mawardi. Pasal tu kita baca kitab-kitab mereka ni semua ni ada zuk. Pasal mereka buat lillah. Lillah. Jabir bin Abdullah, tengok hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahr Ramadan. Dia kata kat sini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam bulan Ramadan. Mula kata Jabir. Jabir ni kita panggil arijalu haulan Nabi. Jabir ni tak pernah pisah dengan Nabi. Okey, Nabi sayang dekat dia satu benda, pasal Allah bersembang dengan bapa dia saat bapa dia syahid. Balhum ahya inda rabbihim yarzuqun. Ayat ini turun khas kepada bapa dia, Abdullah bin Haram. Sejak daripada itulah Nabi kata, Jabir, sesungguhnya bapa hang dalam ramai-ramai mati, bapa hang seorang sembang dengan Allah.
Allah turun tentang riwayat tentang bapa dia. Maka Jabir kata, qama, kami sembahyang dengan Nabi hari pertama Ramadan. Ni cerita Ramadan. Thumma tadharahu, kami tunggu pula hari yang berikutnya. Falam yakhruj. Kali ikut ada mengatakan hari kedua lagi Nabi tak keluar. Masa hari pertama Nabi sembahyang, Nabi terlalu seronok gairah. Nabi sembahyang di masjid dia. Dia niat untuk diri dia sendiri. Dia tengok berlambat orang ikut di belakang. Okey? Maka Nabi SAW pada hari kedua tak keluar. Nabi tak keluar. Nak cerita tentang Nabi lah. Okey? Tapi bila mana sahabat Nabi himpun, Abu Bakar himpun, Abu Bakar buat sampai 49 rakaat. Mampu. Abu Bakar, Sayyidina Umar pula 20. Kita bila Ramadan nak berkelim masalah rakaat. Tak buat turun, tak buat benda sunat. Kau nak buat cara Abu Bakar 49. Baik. Qala faqala. Ringkasnya duduk sembahyang. Maka faqala, Nabi pun kata, ini khasyitu an yaktuba alaikum witr. Aku takut sangat-sangat. Masa depa Nabi takut dua benda jadi kewajipan. Pertama, kewajipan untuk solat apa? Salat tarawih. Yang kedua, witir. Ini khasyitu, aku jadi takut sangat-sangat. Ayat tu ba'alaikum witr, terutamanya Nabi sebut tentang witir. Takut tentang tarawih, Nabi takut tentang witir. Aku takut. Pada aku takut, khasyitu, aku takut. Nak ceritanya, semayang witir ni sampai marhalah sahabat-sahabat Nabi rasa tak semayang tak seronok. Tapi dia bukan wajib. Tapi semayang yang nak lahir kata Allah suka, Allah sayang. Carilah pada semayang pun susah nak nampak macam semayang witir. Sampai sahabat Nabi, Ustaz kena baca terus sikit. Sampai sahabat Nabi nama Kharijah Ibnu Uzab. Kharijah Ibnu Uzab. Kharijah ni salah seorang sahabat Nabi jenis luruh. Uzafata. Dia sahabat Nabi jenis luruh. Itu luruh. Orang Pulau Pinang dia guna kasar sikit. Dia kata betul bendoi. Tapi kita tak boleh guna pada sahabat lah. Okay? Tak boleh guna pada sahabat. Sebab bila main di kawasan Selangor ni kena jaga sikit. Kami di sana boleh guna. Benda tu tak apa. Macam baru di sini jemaah sini Ustaz tu sudah sebut lah mampu itu tak elok. Okey. Bahasa Pulau Pinang mampu ini biasa. Dan di sini ada sensitiviti bagus. Tegur Ustaz tak apa. Tak bagus lah Ustaz kalau kami dengar benda tu keluar daripada mulut Ustaz ni doa. Okey. Bila orang tahu dia jadi lain. Kan? Tapi di sini banyak orang KL. Oleh sebab tu dia ni sahabat Nabi luruh. Nabi luruh sangat-sangat. Maka Nabi nak cerita dekat dia semayang witir ni macam mana nak buat perumpamaan. Macam mana nak buat perumpamaan bagi orang yang luruh ni. Nabi dia kata besar sangat. Nabi nak cerita tak mampu. Nabi buat perumpamaan. Okey. Nabi kata seperti Innallah amadakum. Innallah. Datuk kita faham bahasa Arab dia mudah. Sesungguhnya Allah isytiharkan amadakum. Hang semayang saja witir, segera cepat aku nak tolong hang. Allahu Akbar. Madda ni kita kata selalunya madda Rasulullah, madda Rasulullah. Ayat tu tak boleh lah. Madda ni untuk Allah saja. Okey, kita panggil ya Rasulullah cepatlah tolong kami. Arisna dengan madda tak sesuai kalimat tu digunakan untuk Rasulullah. Arisna ya Allah. Ya Allah tolong kami ya Allah. Arisna khusus ulama kata arisna. Bila hujan turun renjis kan. Apa kita doa? Arisna. Allah turun hujan tu dengan rahmat dia. Arisna ya Allah, arisna ya Allah. Kita tak boleh guna arisna ya Rasulullah. Okey. Itu tak bagus. Pasal Allah dekat dengan kita, ajak diri kita selalu panggil ya Allah, ya Allah. Allah selalu kata panggil dengan asmaul husna.
Bila nak panggil aku, nak minta aku, panggil lah dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Mutak. Baca. Lepas tu diikuti dengan Qul Huwallah. Paling mustajab. Nabi sebut kat sahabat. Nabi sebut kat sahabat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada masalah, Nabi kata apa? Allah, Allah Rabbi. Subhanak la usyriku laka bihi syai'a. Nabi tengah susah, tak tahu nak start macam mana. Allah, Allah Rabbi, Subhanak la usyriku bihi syai'a. Itu saja. Allah buka hijab untuk nak dengar doa permasalahan kita. Allah tak zalim. Kita diajak macam tu. Kita tak diajak bila mana ada masalah, berwasilah lah dengan Rasulullah. Dah, terus panggil Allah. Terus panggil Allah. Okey? Lagi satu maddah. Maddah ni tak elok lah duk bergendang-gendang panggil. No lah, okey? Tak elok benda tu. Kita kata innallah amadakum. Allah nak, Nabi nak bagi tahu sesungguhnya Allah amadakum. Allah nak dengar sangat. Allah nak terima doa segera. Cepat. Apa masalah? Orang yang sembahyang witir, cepat cerita kat Tuhan. Bisalatin. Hang boleh minta dekat aku, hang mohon dekat aku segera. Bisalatin. Dengan satu salat. Dengan satu sembahyang. Nama sembahyang tu, apa sembahyang tu? Ialah khairul lakum. Sembahyang tu baik sangat-sangat bagi kamu. Satu sembahyang baik sangat-sangat bagi umat aku. Selepas fardu, baik sangat-sangat. Lepas fardu, ada qiyamul lail. Nama qiyamul lail itu witir. Hiya khairul lakum. Sembahyang itu baik sangat-sangat. Sangat-sangat ni nak buat perumpamaan susah bagi orang Arab. Maka Nabi kata, min humur na'im. Nabi kata macam anak unta, daging dah belah paha tu. Apa dia kata kat sini? Dia kata apa? Okey. Daging unta, minum na'im. Daging unta, anak unta kecil yang umur setahun atau kurang daripada setahun. Orang depan tahu lah orang Arab. Dia belah paha tu. Nikmat yang paling besar sekali dalam makanan. Maka Nabi nak bagi perumpamaan. Han tahu dah ada semayang yang lebih nikmat lagi. Nama dia soal witir. Macam tu dengan makanan tu. Nabi nak bagi sama. Makanan tu hang kata paling sedap sekali. Paling sedap sekali amalan di sisi Allah solat ni. Nabi nak bagi perumpamaan. Akhirnya sahabat tanya, qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Apa jenis sembahyang tu? Sahabat tanya, apa jenis sampai tahap tu ya Rasulullah? Qala al-witru. Buatlah witir. Al-witru. Maka Nabi kata, ma baina salatul isya, lepas sembahyang isya saja ba'diyah, ila tulu al-fajr, sampai ke fajar. Tapi waktu yang paling bagus sekali macam tadi Ustaz Mehmet Awai, contohlah sembahyang witir. Sembahyang witir, sembahyang witir 1 ke 3 sembahyang. Tengah-tengah sembahyang 1 rakaat, rakaat yang kedua dengan azan, tetap dapat witir. Sebaik-baik sembahyang qiyamul lail witir, dosa tu dengan azan subuh, qabliyah bagi subuh, sebaik-baik hari bagi kamu, Nabi kata. Kan kita dengar dah, sebaik-baik hari bagi kamu. Sami Allah ma fis samawati wa fil ard. Semua makhluk Allah daripada 7 petala langit dan bumi berjanji nak dengar. Wa yastaghfiru, nak dengar kita punya masalah, nak usung pada Allah. Sekaligus ya Allah Tuhan apa nama? Istighfar bagi kita. La yastaghfiru lahu ma fis sama. Kuat tau hadis ni. Lepas tu kan, bila orang yang dapat pergi umrah, saya nak kait sikit dengan umrah nak saya lepas nak masa Ustaz nak bawa pergi umrah pertama kali. Ustaz dah pergi dah. Alhamdulillah. Tahun ni dapat saja kebenaran. KDM bagi terlepas 2 kali dah. Alhamdulillah 2 kali. Ustaz pergi pertama bawa semua anak murid sekolah Ustaz, kedua bawa keluarga Ustaz, ketiga baru nak bawa anak murid. Tak samalah yang 19 tahun Ustaz buat umrah atau haji dengan sekarang. Peratus yang tinggi roh ataupun roh
nikmat Kaabah tu sendiri dah hilang. Sorry sebut. Sebab Nabi akan sebut, Nabi sendiri sebut, Kaabah tu sendiri ada ciri-ciri keruntuhan dia dengan pangai orang Arab. Sahabat tanya, macam mana Kaabah nak diruntuh? Dengan sikap orang Arab dan sikap orang Muslim. Subhanallah, jelas hadis tu. Kita tengok hari ni, tak ada orang hormat dengan Kaabah. Tengok poli-poli pun kadang-kadang, ya betul tu gaya mereka. Tengah semayang, tempur, dia tolak. Dia di kawasan haram. Di kawasan haram dulu dengan sekarang lain. Dulu zaman Ustaz mana boleh masuk dalam tu pakai tangkap gambar daripada depan Kaabah. Mak duk tawaf ni, duk tawaf keliling Kaabah, tangkap gambar, tangkap gambar, tangkap gambar. Kadang-kadang tangkap gambar cerita pula, mak aku sakit depan Kaabah. Apa cerita ni? Salah satu ciri Kaabah, subhanallah, dengan perbuatan kita, ditakrimil Kaabah. Tak ada penghormat kita dengan Kaabah. Tak ada. Dah jadi tak tahu, sorry lah sebut. InsyaAllah Ustaz akan pergi umrah nanti, cuti sekolah 14 sampai 26. Kalau nak dialu-alukan sangat-sangat. Ustaz suka bawa anak murid yang kenal dengan Ustaz daripada dia tak kenal, kan? Penapi ahla wa sahla. Dan tahun ni juga kawan-kawan Ustaz yang duduk di Mekah lama kan, kawan-kawan Arab lama-lama, ialah kita duduk bumi itu dah 18 tahun kan. Dah lama Ustaz tak pergi. Tahun ni insya-Allah mungkin Ustaz akan pergi buat haji, insya-Allah dengan izin Allah. Ustaz pergi. Ustaz tak ditangguh, pasal isteri Ustaz tak buat lagi. Ustaz dah buat dah 3 kali dah. Kalau ikut haji sekali cukup tu serba gila-gila. Tapi dulu yang duduk sana saya student. Itu ya. Hai. Okey. Sudah. Okey. Lepas tu alhamdulillah Ustaz pun dapat, Ustaz tak dah nak sempat cerita ke apa, Ustaz dapat buat haji furada. Dan semua anak murid Ustaz yang buat haji furada bulan 11 Ustaz dapat dengar berita boleh buat haji furada. Bulan 12 Ustaz settle semua. Anak murid Ustaz semua dah bayar dah. Haji furada Ustaz punya 25,000. Duduk kat Mina pun di hotel. Kita duduk di hotel. Kita tak duduk di kemah. Tapi tu lah. Kita semua. Okay. Haji furada. Ustaz bawa 49 student Ustaz. Yang duduk mengaji, yang duduk main di rumah mengaji tu. Kan? Semua dia pernah pergi haji. InsyaAllah. Yang tak pernah pergi haji, ataupun dah lama InsyaAllah kita takkan ambil sekupang pun daripada orang bergaji. Keuntungan kita semua tolak. Cuma macam tu lah, harga tu tak dia buat apa dah. 25 tu memang cemas dah. Semua pakat tolong. Tapi duduk hotel di Mina, kita duduk hotel, kita tak duduk di kemah Sakaratul Maut. Hotel kita nak melontar, kita hotel kita boleh nampak orang lontar. Saya hanggut sudah. Dekat. Nak buat ibadat senang. Nampak tak? Subhanallah. Jadi Ustaz buat haji Ustaz start dengan tarwiyah daripada 8 lagi. Tarwiyah. Kita nak ikut cara sunnah. Guru tak. Dan bas kita tak ambil bas muasasah. Bas kita ambil persendirian. Kita memang cas dia untuk jaga kita je. Bila muasasah dia ambil 2-3 puak, tak mau. Kita tunggu kami. Supaya kita boleh bergerak ke Muzdalifah. Kita takkan masuk malam. Lepas subuh baru kita masuk di Mina. Kalau mampulah kita cuma nak ikut. Pasal nak buat haji ni sekali saja. Dengan sekali ni tengih nak ikut. Okey. Janganlah kita semua main halal balai, 8 tak dapat, Arafah keluar pula lambat lepas maghrib, Muzdalifah pula singgah-singgah masuk balik. Tu semua memang kena dam. Muasasah bayar dah, tak nafikan. Tapi kita rasa pasal 4-5 hari itulah penentu bagi kita. Tak tenging. Pasal dia berbeza dengan umrah. Nak duduk kat situ musim tu je. Cubalah. Ustaz sikit jadi senang lah. Muasasahnya ramai, tak boleh lah. Ustaz sikit 49 orang kan.
InsyaAllah kalau tahun depan ada kekuatan lagi, kalau Ustaz mampu buat, Ustaz umumkan insyaAllah. Kita pergi ramai-ramai. Ada faham? Himpun duit dari sekarang. Okey. Maka Nabi SAW, Nabi kata kat kita, ma baina salatul isya ila tulul fajr. Salat witir ni Allah Tuhan sampai apa? Lepas sembahyang Isyak sampai tu. Kalau boleh buatlah, kalau boleh lah, try lah. Bukan kalau boleh, memang kena buat lah, bodoh. Memang kena buat, try lah. Macam umur ni semua ni dah expired dah, oi. Try. Ini Allah Ta'ala kata apa nama, sembahyang yang menjadi kekasih Allah. Tengok kalau kita baca terjemahan, sesungguhnya Allah Ta'ala membantu kamu. Bahasa Arab ni tak, bahasa Melayu memang tak sedap. Inna Allah amadakum, nak bantu, nak tolong, nak dengar. Mada, segera, cepat hang cerita. Bila hang semayang saja, hak hang untuk hang cerita kat aku. Tu dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala membantu. Allah Ta'ala ingin nak selesai masalah kita, membantu kamu dengan solat yang lebih baik daripada daging apa nama, unta belah paha tu. Lalu sahabat tanya, apa solat tu? Nabi kata solat witir. Solat witir. Imam Ahmad sokong, Imam Ahmad bawa mai hadis daripada Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Amr bin Shu'aib. Dia bapa dia, tok dia, semua keturunan dia, semua sahabat. La haula wala quwata illa billah. Kita baca radhiyallahu anhum. Dia kata apa? Kami sejak dengar daripada mulut Nabi, kami tak pernah tinggal tentang sembahyang ni. Semua perawi datang. Pasal tu mereka ni suka cerita tentang sifat Rasulullah. Bila main tentang sifat-sifat Rasulullah yang berlubang, yang tak mampu ditampal oleh sahabat, ditampal oleh Abdullah bin Amr bin Shu'aib. Orang panggil dia Amru. Kadang-kadang daripada sama Abdullah Amr bin Shu'aib. Daripada tok dia, bapa keturunan ni kita panggil radhiyallahu anhu. Pasal tu ada di kalangan sahabat, ya Rasulullah, macam mana kami kalau bertemu mayat? Pasal dia bertemu mayat mati tanam situ, mayat mati tanam situ. Mayat jenis sahabat tu, Nabi mati, tempat dia kena tanam tempat dia. Kalau ditakdirkan jumpa mayat tu bergerak, macam mana cara bergerak dia? Nabi kita pergi jumpa Amr bin Shu'aib, dia cerita kat hang. Tengoklah muka surat 274 ya. Buka 27. Tengok. Ya Allah. Ustaz pernah buka gambar dah. Hadis ini diriwayatkan oleh dia. Okey. Bukan surat 291. Nabi kita berjumpa dengan dia. Hadis ni kita tengok 291 593, dapat tak? 291, muka surat 291, hadis 593. Tengok An Salim an Abi an Jaddi. Keturunan ni dengan keturunan ni sama. Dia ambil hadis ni, Nabi kita pergi jumpa dengan dia. Tapi dia pun tak cerita. Yang cerita orang yang ambil perawi daripada dia. Salim an Abi kata anau ra'a. Kami semua tengok Nabi, Abu Bakar kah, Omar kah, kalau ada mayat, mereka jalan depan, mayat ke belakang. Tak faham? Katalah kita mayat, Nabi duduk di mana? Belakang. Tengok dia kata kat sini, melihat. Dia kata annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok sepanjang hidup aku, kalau ada mayat, baik Nabi, Abu Bakar, Omar, semua sahabat, wahum yamshuna amamah. Kalau ada mayat yang baik, yang soleh, kita suruh orang berjalan depan dulu. Astaghfirullahaladzim, istighfar bagi mayat Nabi. Sepanjang perjalanan kamu, doakan bagi dia, cerah kubur dia dengan perjalanan di depan.
hang bacalah hadis ni depan pun sekalipun, aku tetap belakang dengan ustaz-ustaz sekali. Pasal kita lemah sikit amalan, kita kena akui. Mayat nak ban. Kita dah masuk bab mayat, tak masuk ikan belum. Tapi dia akan main. Nanti kita masuk bab ni, kita akan tengok. Subhanallah. Oleh sebab tu, seafdal-afdalnya Nabi, bila sahabat tanya, Nabi kita berjumpa dengan dia, dia bagi tahu, dia kata baik Nabi semua berjalan di depan, mayat akan diikuti. Subhanallah, subhanallah. Tapi kita dengan ustaz sekali, semua ke belakang. Saat ni bila ustaz depan nampak pelik, nampak tak? Sebab Nabi dah kata dah, bila zuhur dajjal sampai masa itulah Abdullah bin Abbas kata, butakan aku, matikan aku. Nabi angkat tangan, zuhur dajjal, bila mai tiupan fitnah, tiupan dajjal ni pertama sekali akan berlaku, orang akan nampak kebatilan lebih daripada kebenaran. Subhanallah. Inilah waktu dia. Masa tak izinkan kita, insya-Allah kita sambung bulan depan tentang Abdullah bin Buraidah. Kita dengar ni Abdullah bin Buraidah Al-Aslami. Orang yang bila mati dia tanya, mati ni orang mukmin tak mukmin? Orang ni dia kata, kalau orang tu tak buat witir, hang jangan mengaku hang umat Muhammad. Ini peribadi dia, bukan daripada Nabi. Kalau hang orang Islam, hang tak buat witir, hang tak layak nak dapat syafaat Nabi. Jadi kita hadis ni jangan baca bagi orang awam. Tak ni dia ni pula live, mampu aku. Kan? Hadis ni bukan pendapat Rasulullah. Ini pendapat peribadi dia. Pribadi dia. Pasal dia nak tentukan orang baik tak baik, dia tanya Nabi. Maka tak layak bagi orang nak nama mukmin dia tinggal salat witir. Ni hadis ni kita berhenti sekejap, bulan depan kita berbahas apa pendapat dia. Begitu straight dia. Hang nak mengaku hang hamba Allah, hang nak mengaku hang umat Muhammad, hang witir tak buat, ni power dah. Itu bahasa dia. Bulan depan kan kita sudah, kita kat situ dulu dengan tasbih. Subhanakallah syada la ilaha illa anta. Sebelum saya nak doa, ada 2-3 benda menarik. Ni live. Pertama sekali, biasalah, untuk pengetahuan apa, terima kasih banyak-banyak orang kawasan section ni, banyaklah tolong muslimat suruh ustaz. Terima kasih pada semua. Ada muslimat nama dia Kak Nik di belakang tu, dia duduk di Masjid Ubudiyah. Masjid ada Padang Ubudiyah ke? Masjid Ubudiyah ya, section apa? 19. Okey, rumah dia kat situ. Okey, maksudnya dia jual ni freezer, rumah dia penuh dengan freezer. Freezer lebih banyak daripada apa nama, meja kerusi rumah dia. Kalau masuk rumah dia boleh duduk atas freezer, penuh. Tapi semua jualan tu banyak dia infak kepada kedai-kedai muslimat. Jadi apa kan, tok-tok utamanya macam kelas Ahmad Dasuki ni, grup-grup depan lah dia, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia sendiri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, kita ada sahabat kita, dia pelajar yang intelek, pelajar yang bagus. Masa di UiTM, Ustaz dengar berita dia sampai mengaji, kedua balik belajar bagus, laki bini memang student terbaik. Allah takdirkan bila dia berumah tangga, dah start semua kehidupan, tiba-tiba kena satu accident yang ubah di hidup dia. Satu kaki dia tak boleh guna langsung. Kalau ikut laporan doktor, kena potong kaki dia. Tapi dia nak kaki dia tu biar kekal walaupun tak berfungsi. Dia minta kerja, macam-macam kerja, tak dapat lah. Walaupun orang yang ada tak dapat dengan kecacatan dia Allah bagi. Ustaz minta maaf, Ustaz sebut dia duk ada dengan kita hari ni. Dia usaha macam-macam nak tampung ekonomi dia, tapi dia buat satu produk yang paling Ustaz suka, kena di mulut, melupuk. Sedap, Ustaz dah rasa dah. Ustaz kata kalau sedap, Ustaz pun tak sedap, jangan anak murid Ustaz. Apa dah, dia ada buat pizza. Jadi apa, jadi orang putih pagi ni. Pizza dia balik-balik 4 minit apa masuk apa oven ke apa masuk 4 minit. Sedap sangat. Selalu pun nak makan nasi lemak, tukar hari ni makan pizza macam orang putih. Nak jadi orang putih tak boleh, jadi makan makanan kan. Pada macam ustaz nak jadi Arab tak boleh, pakai
Okay. Oleh sebab tu dia ada bawa pizza, mainlah sama-sama kita tolong dia. Itu bukan dia minta sedekah, dia orang yang berhak dapat zakat. Zakat pun dia tak ni usaha. Tapi bagus. Mana-mana orang buat kenduri, dia buat aiskrim, Ustaz ni tak boleh aiskrim. Macam-macam dia ikhtiar. Yang tu Ustaz suka. Di sini punya kelas banyak yang jualan tu semua tu kebanyakan tidak ada kena mengenang Ustaz. Ustaz tolong dia pun je. Yang atas meja tu hak akulah. Okay. Abang saudak tu semua madu-madu semua tu memang hak Ustaz lah. Okay. Yang kebanyakan yang frozen ni memang penduduk makan tidak bagi. Duduk bagi duduk makan. Tambah-tambah yang ni pula pusingan untuk muslimat yang buat kerja. Alhamdulillah pada pergi tengok dekat Masjid Ubudiah dia punya program. Bagus. Muslimat sana Ustaz sokong. Yang kedua kita ada macam ibu tunggal yang macam pegagal goreng tu. Ibu tunggal daripada Seremban dia bawa mai. Seremban dia nanti mai rumah Ustaz pukul 2 pagi. Setiap hari dia sampai rumah Ustaz 2 pagi. Kadang-kadang Ustaz dah tidur, dia letak di luar. Dia luar rumah dia letak. Untuk Ustaz ambil, bawa pergi kuliah. Daripada Seremban. Dia ada family yang ramai, tapi dia ibu tunggal. Subhanallah. Tapi semua produk ni Ustaz janji mesti sedap-sedap dah. Apa ni, mulut beriman, dia kena-kena dia rasa sedap. Kalau mulut apa yang bermasalah, kan susah kan. Jadi insya-Allah jangan duk kata Ustaz buat ni, Ustaz buat jualan tu semua tak ada kena mengena. Depa mai, depa buat jualan, okey. Cuma Ustaz tolong depa macam tu jelah. Kadang-kadang depa pun jumpa dengan ustaz-ustaz yang lain. Ustaz kita jangan bagi depa berhutang lah, depa ada sewa, depa ada tu ni kan. Sama-sama tolong, sama-sama kita bantu. Pasal hampa pun nak makan, kan? Maka yang Ustaz buat main ni semua ni makanan yang sesuai cerdik dengan apa. Kadang-kadang anak murid macam bodoh tau. Cari duit pandai tapi belanja bodoh. Kan? Tengok kita buat mai semua ni, kan? Jadi last kita lupa jangan lupa untuk macam biasalah. Ustaz langkah yang step yang kedua, kita nak buat asrama. Duit berkenaan dengan masjid, alhamdulillah selesai. Terima kasih kepada ada orang semua kebanyakannya di sini. Ada orang masih nak buat bahagian toilet tu semua 1% dia nak buat. Untuk asrama ada setengah, ada orang dah bagi, lagi sikit lagi. Tak teruk kita kata dia. Berarti sebelum Ramadan kena habis. Tak habis jaga Allah. Kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami. Pasal ya Allah Tuhan kami, pasal kuliah subuh kali ini lambat, pasal subuh yang lambat. Jangan salahkan aku ya Allah. Ya Allah Tuhan, ampunlah dosa kami ya Allah, ampun dosa mak bapak kami ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami sentiasa diberi rahmat-Mu, hidayah, petunjuk-Mu ya Allah. Tuhan, bukalah pintu hati kami ya Allah. Bagilah ketenangan bagi kami ya Allah. Bagi ilmu bagi kami ya Allah. Bagilah kami, anak pinak kami ya Allah, rumah tangga kami sentiasa ya Allah duduk di bawah lindungan-Mu, jagaan-Mu, jauh daripada wabak, penyakit, malapetaka, musibah ya Allah. Ya Allah, nas'aluka al-khaira wa tuqa wal huda ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna. Assalamualaikum. Shopping center buka untuk berwakaf, bermula buka. Ting tong.